Lebih setengah juta penduduk haram Israel meninggalkan negara ini dan tidak pulang dalam tempoh 6 bulan pertama sejak Oktober 2023, dan perkara ini ditulis sendiri oleh akhbar The Times of Israel. Kebanyakan dari mereka ini melarikan diri ke negara lain dengan harapan dapat pulang kembali, tetapi situasi yang menjadi lebih buruk menyebabkan majoritinya mengambil keputusan untuk keluar selama-lamanya dari Israel. Jumlah populasi yang dicatatkan di Israel pada April 2024 ialah sekitar 9.9 juta orang, dan kebanyakannya mempunyai dua kewarganegaraan, iaitu pasport dari Israel dan dari negara lain. Antara sebab pendatang haram Israel meninggalkan negara ini selama-lamanya ialah keadaan darurat yang tidak pernah habis yang menyebabkan ekonomi penduduk Israel diancam kehancuran. Jadi dalam video kali ini kita akan melihat bagaimana keadaan darurat di Israel. Teruskan menonton. Dapatkan akses video eksklusif dan video terbaru dari APHD Channel dengan menyertai membership. Tekan link di bawah dan pilih eksklusif video. Terdapat lebih banyak dokumentari yang menarik di sini. Sebelum 7 Oktober 2023 lagi, Israel sebenarnya telah berada dalam krisis sosial, politik dan pentadbiran. 72% rakyat Israel mahukan Netanyahu melepaskan jawatan kerana gagal mempertahankan Israel sehingga berlakunya peristiwa 7 Oktober. Selepas peristiwa ini, reaksi awal oleh rakyat Israel adalah mahukan perang untuk menghapuskan Hizbullah, Iran dan proksi yang lain. Netanyahu memulakan penggal ke-6 sebagai Perdana Menteri Israel bermula pada Disember 2022, mengamalkan cara perpecahan untuk memastikan dapat terus berkuasa dan telah bekerjasama dengan kumpulan pelampau Yahudi ultra-nasionalis untuk membentuk kerajaan anti-demokratik dan berat sebelah. Pemuda-pemuda kumpulan ultra-nasionalis dikecualikan untuk berkhidmat dalam tentera di mana ia bertentangan dengan perintah pihak mahkamah. Kumpulan pelampau Yahudi dikenali Haredim ini juga mendapat bantuan kewangan dari kerajaan, sedangkan mereka langsung tidak bekerja atau berkhidmat. Media-media dikawal oleh kerajaan dengan menyampaikan berita propaganda, akan tetapi semakin ramai rakyat Israel yang mengetahui Netanyahu masih tidak dapat memenangi perang Gaza setelah setahun berlalu. Puluhan bilion bajet kewangan terpaksa disalurkan kepada aspek pertahanan sahaja, sementara pelaburan asing yang masuk telah terjejas teruk disebabkan perang. Bekas Perdana Menteri Israel Naftali Bennett menyatakan bahawa Netanyahu akan menyebabkan lebih ramai penduduk Israel yang akan meninggalkan negara ini selama-lamanya kerana tidak berpuas hati dengan polisi kerajaan ketika ini. Ekonomi Israel ketika ini berfungsi dalam situasi darurat yang tidak berkesudahan, dan perang yang sudah memasuki usia setahun ini memberi tekanan besar kepada Israel. Ramai pakar ekonomi Israel turut berpendapat negara ini tidak akan dapat pulih dari krisis, malah dijangka menjadi lebih buruk. Sehingga Ogos 2024, perang telah memakan kos sehingga lebih 67 bilion US dollar untuk Israel. Ekonomi Israel hanya berkembang sebanyak 0.7% dalam suku kedua tahun 2024, jauh di bawah jangkaan asal oleh Tel Aviv Stock Exchange iaitu sebanyak 3%. Berbilion-bilion shekel dalam kewangan tambahan diperlukan untuk membiayai tentera, pampasan kepada pasukan simpanan dan puluhan ribu penduduk haram yang tinggal berhampiran sepadan. Harga barangan keperluan semakin tinggi, inflasi berlaku dan nilai mata wang Israel menurun. Pelaburan asing sudah kering dengan lebih 85,000 yang berhenti kerja dan lebih suku juta kehilangan tempat tinggal dan pekerjaan. Oleh itu, berlaku migrasi paling besar dalam sejarah Israel apabila rakyatnya, terutamanya golongan muda profesional, membeli tiket sehala ke luar negara kerana percaya bahawa masa depan mereka akan musnah jika terus menetap di negara haram ini. Mereka yang tinggal juga merasakan bahawa negara ini dalam proses kejatuhan dalam pelbagai segi. Setiap kali berlakunya serangan roket dari Hizbullah atau Hamas, siren akan berbunyi dan penduduk haram Israel akan berlari mencari perlindungan di kubu-kubu bawah tanah. Sebenarnya, serpihan dari peluru berpandu Iron Dome yang memintas roket-roket boleh mendatangkan mudarat besar kepada rakyat Israel sendiri. Rumah kediaman di sini juga diwajibkan mempunyai ruang bawah tanah. Rata-rata rakyat Israel hidup dalam keadaan ketakutan dan tertekan sepanjang masa. Selain itu, ramai yang sudah hilang kepercayaan dan marah kepada Perdana Menteri Netanyahu yang gagal membawa pulang tahanan Israel. Pada 1 September 2024, hampir 100,000 penduduk Israel turun melakukan protes di Tel Aviv yang menuntut kerajaan Netanyahu mengadakan pilihan raya baru, melakukan gencatan senjata dan membawa pulang tahanan. Mereka menuduh Netanyahu menyebabkan tahanan Israel di Gaza terbunuh. Tunjuk perasaan juga dilakukan oleh beberapa organisasi buruh, pekerja kerajaan dan swasta yang memberi kesan negatif kepada ekonomi Israel.
protes anti kerajaan ini terus berlaku malah semakin merebak dan pada 8 September 2024, hampir 750,000 penduduk Israel turun ke jalan-jalan di Tel Aviv dan Haifa. Boleh dikatakan protes besar-besaran ini berlaku di Israel hampir setiap minggu. Ini menunjukkan rakyat Israel sendiri sudah berpecah belah dan ada yang mencabar tindakan pihak berkuasa. Dapat dilihat, Israel sebenarnya sudah tidak berfungsi dengan peraturan dan undang-undang dengan tentera IOF boleh bertindak sesuka hati yang mana disokong oleh kerajaan dan rakyat yang ekstremis dan rasis. Rakyat Israel berfahaman Zionis ini hanya hidup dalam kekacauan, perpecahan dan huru-hara menanti keruntuhan sepenuhnya. Dan pada 23 September 2024, kerajaan Israel mengumumkan darurat di seluruh negara sehingga 30 September 2024 selepas melancarkan serangan udara besar-besaran di kawasan selatan Lebanon. Sebulan sebelumnya, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant juga telah mengumumkan darurat yang berlangsung selama 24 jam pada 25 Ogos 2024. Apabila darurat ini diumumkan, pihak IOF akan mempunyai kuasa untuk membuat peraturan sendiri untuk meningkatkan aspek keselamatan seperti mengadakan sekatan ke atas orang awam dan mengawal semua sektor perkhidmatan yang penting dan stok keperluan. Contohnya, aktiviti perhimpunan dihadkan di tempat awam dan sekolah ditutup. Penerbangan dari Tel Aviv dihentikan dan ketika ini banyak syarikat penerbangan seluruh dunia menggantung penerbangan ke Tel Aviv kerana ruang udara Israel dikategorikan sebagai tidak selamat. Manakala penduduk haram Israel yang ingin keluar dari sini terpaksa membayar harga tiket yang mahal untuk keluar negara. Lebih 46,000 perniagaan di Israel telah ditutup dan satu-satunya pelabuhan Israel di Laut Merah iaitu Eilat diisytiharkan muflis berikutan penurunan mendadak dalam aktiviti komersial. Selain itu, aktiviti pelancongan pula terhenti sepenuhnya. Kini syarikat-syarikat teknologi yang berpangkalan di Israel yang menjadi nadi ekonomi sedang menggunakan dana terakhir mereka untuk berpindah keluar dari negara ini. Google membatalkan pembelian sebuah syarikat sekuriti cyber dari Israel, Wiz, yang sebelum ini dianggarkan bernilai 23 bilion US dollar. Apa yang dapat dilihat sekarang adalah Israel kini sedang diboikot oleh banyak negara luar selain dikenakan sekatan ekonomi di peringkat antarabangsa. Ekonomi Israel sangat bergantung kepada sektor perdagangan, terutamanya dengan pihak Eropah. Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICJ pada 19 Julai 2024 telah memutuskan bahawa Israel melakukan jenayah ke atas Palestin. Oleh itu, mereka dilarang untuk mengimport sebarang bahan atau barangan yang boleh digunakan untuk tujuan ketenteraan dan penaklukan. Pada 5 Oktober 2024, Presiden Perancis Emmanuel Macron menyarankan supaya dihentikan ekspor senjata ke Israel supaya jalan penyelesaian dapat dilakukan menerusi perbincangan diplomatik. Pada awal September 2024, United Kingdom menghentikan 30 daripada 350 lesen mengekspor senjata ke Israel, tetapi ini masih bukan sekatan sepenuhnya terhadap Israel. Itali pula menghentikan sebarang penghantaran senjata sejak Disember 2023. Kanada, Belanda, Jepun, Sepanyol dan Belgium juga sudah tidak lagi menjual senjata kepada Israel. Akan tetapi, Jerman pula masih menjadi pemekas senjata utama kepada Israel bersama-sama dengan Amerika Syarikat. Kesimpulannya, perang dan penaklukan berterusan ke atas Palestin juga telah menjatuhkan Israel secara tidak langsung dan hakikatnya semakin ramai penduduk haram negara ini yang semakin panik dan lari meninggalkan tanah yang bukan milik mereka ini. Israel hanya bergantung kepada sekutunya Amerika Syarikat untuk menyalurkan bantuan kewangan dan senjata. Sebenarnya, Israel sesuai digelar sebagai Banana Republic dengan sikap gila kuasa Netanyahu yang pengecut tetapi hanya mampu bertindak kerana adanya Amerika Syarikat. Jangan lupa sertai membership APHD Channel untuk dapatkan akses video eksklusif dan terbaru.